Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sedikit penghargaan kepada semua peserta-peserta Jaguh Jerantut 2.0 yang dah struggle buat program diet selama hampir nak masuk bulan yang kedua dah, tuan-tuan dan puan-puan. Right. So kredit kepada tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah, terus buat diet dan juga masih lagi terus mengekalkan aktiviti fizikal untuk mengekalkan kecergasan dalam usaha untuk kita bersama-sama. Nombor satu adalah untuk memastikan badan kita sebenarnya lebih sihat Nombor dua menjadi lebih kurus So target kita kena faham sebab apa kita nak kurus. Target utamanya adalah untuk sihat, bukan untuk kurus mata-mata. Sebab kalau kita kata nak kurus, macam-macam benda yang kita boleh buat seperti kita ambil ubat-ubatan, suplemen dan juga pelbagai benda perkara lain yang mungkin memudaratkan kepada kesihatan kita lah. Alright, so tuan-tuan dan puan, sesi pada kali ini bersama dengan unit pemakanan adalah sesi yang berkaitan dengan micronutrients So micronutrients Right, dan sesi yang pertama iaitu kita dah sembang berkenaan dengan macronutrients. Apa tu macronutrients? Kita sembang pasal karbohidrat, kita bagi tahu juga tentang protein dan juga kita pesan juga berkaitan dengan lemak-lemak Right. So sesi yang kedua ni adalah berkaitan dengan unit makanan, adalah berkaitan dengan micronutrients. Kita akan pergi spesifik kepada dua jenis vitamin. Yang pertama adalah vitamin berkaitan dengan vitamin C Alright, dan yang kedua kita akan sentuh juga berkaitan dengan vitamin D So kita jom kita sembang berkaitan dengan vitamin C dahulu So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut tentang vitamin C, apa nama saintifik dia biasa kita sebut tak lain tak bukan, kita akan sebut berkaitan dengan ascorbic acid ascorbic acid So ni nama sinonim lah Kalau kata kita yang biasa kerja kat klinik, kerja dekat bahagian kesihatan ni, kita maklum So kalau kata vitamin C tu kita gelar sebagai ascorbic acid Alright. So sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang vitamin C, dia bukanlah hanya merangkumi berkaitan dengan ascorbic acid semata-mata So banyak daripada kita menganggap, meletakkan tanggapan bahawa vitamin C ni hanya ascorbic acid semata-mata, walhal ia adalah satu perkara yang sangat-sangat salah Sebenarnya apabila kita sebut tentang vitamin C, kita menyatakan tentang vitamin C kompleks dekat dalam alam semula jadi Right. So kita maklum vitamin C, manusia, sebarang haiwan, haiwan-haiwan memang takkan dapat menghasilkan vitamin C. Vitamin C hanya dihasilkan oleh daripada tumbuh-tumbuhan Right. So dari hal tu, untuk kita dapat vitamin C, mesti kita kena ambil daripada tumbuh-tumbuhan sebagai satu sumber yang utama Okay, right. So bila kita mention tentang vitamin C yang kita dapat daripada nature, daripada alam semula jadi, kita kena ambil maklum vitamin C ni dia mengandungi pelbagai unsur lain yang turut bersama dengannya Right. So kita tengok pada kertas yang satu pada tuan-tuan dan puan kat sini. Okey. Yang pertama kita ada 4 faktor lain sebenarnya yang turut merangkumi pada vitamin C kompleks. Right. Okey, faktor yang pertama adalah kita sebut sebagai P factor So P factor ni apa? P factor ni kita maksud P factor ni adalah bioflavonoids So bioflavonoid ni dia adalah antioksidan yang boleh membantu mencegah daripada masalah-masalah yang boleh mengakibatkan inflammation ataupun keradangan dekat dalam kita punya salur darah kita Bioflavonoids kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan pada buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan, bioflavonoid adalah sangat-sangat tinggi Right. Dan kemudian faktor yang kedua yang berada dekat dalam vitamin C kompleks ni juga adalah J factor. J factor ni kita rujuk kepada apa? Ia adalah nama lain untuk choline nama lain untuk choline So choline ni fungsinya untuk apa? Choline ni fungsinya untuk menghasilkan acetylcholine. Acetylcholine ni adalah punca kepada penghasilan neurotransmitter. Neurotransmitter maksudnya dia sangat-sangat penting untuk brain function, untuk kegunaan untuk otak kita So termasuklah untuk memori, untuk mood kita, untuk intelligence, untuk kita punya daya memori, kekuatan ingatan juga tahap kecerdikan Right. Dan seterusnya
faktor yang ketiga yang turut bersama-sama dengan vitamin C adalah K factor ataupun vitamin K, kan? Ini kita maklum lah, kalau kita kerja kesihatan kita maklum, kalau kata bila seorang wanita tu bersalin, kan, lepas dia potong umbilical cord pada baby tu, kita akan cucuk dengan apa? Kita akan cucuk dengan vitamin C. Vitamin K. Vitamin K ni adalah fungsinya untuk membantu supaya darah tu cepat membeku, kan. So dia fungsi sebagai clotting agent, kan. Right. Dan kemudian terdapat juga elemen lain yang berada pada vitamin C kompleks, yang berada kepada sumber tumbuh-tumbuhan yang ataupun sumber alam semula jadi ni, kan. So ianya kita rujuk kepada copper, kan. Nama copper, So copper jangan terkejut, kan. Copper ni sebenarnya salah satu pada trace mineral, kan, daripada mikronutrien yang turut berada dekat dalam yang turut diperlukan dekat dalam badan kita, kan. So copper ni fungsinya sebagai apa? Sebagai antioxidant defense, kan. Dan juga connective tissue formation, kan, untuk pembentukan sel-sel tisu penyambung dekat dalam kulit badan kita, dan juga turut terlibat untuk iron metabolism dekat dalam tubuh badan kita lah, kan. Alright. So saya dah sebutkan kepada tuan-tuan dan puan empat faktor yang turut berada dekat dalam vitamin C kompleks, iaitu P factor, J factor, K factor dan juga copper, kan. Right. So kita sebut empat faktor ni, right. Selalunya masyarakat kita hanya fokus kepada, kalau sebut vitamin C hanya fokus kepada ascorbic acid saja, betul tak? Kan? Walhal sebenarnya yang diperlukan untuk yang diperlukan dalam tubuh badan kita hanya sekitar lebih kurang dalam 60 hingga 70 miligram setiap hari, kan. Kalau tuan-tuan dan perasan, banyak produk yang berada dekat pasaran hari ni, kalau dia claim, ya, dia punya antioksidan dia tinggi sampai 1000 mg, 2000 mg, kan. So itu adalah perkara yang patut kita perhatikan semula lah, kan. Okay, alright. So bila saya sebut tentang ascorbic acid, kan, right. So dekat depan saya ni ada satu buku, kan. Buku ni tuan-tuan dan puan, ni buku penting lah untuk pegawai makanan, kan, juga dietitian, kan. Right. Recommended nutrient intake, Okay. So berdasarkan kepada buku ni, dia nyatakanlah berapa banyak keperluan, apa kepentingan makronutrien, kan. So apa yang saya sembahkan pada tuan-tuan dan puan pada pagi ni, saya rujuk pada buku ni. Alright. Okay. So kita lihat kepada vitamin C, Okay. So bila disebut tentang vitamin C, alright, dia kata kat sini, okay, ascorbic acid content of food. Saya akan sebutkan beberapa makanan yang tinggi dengan vitamin C, Okay. Yang pertama, kalau sebut pasal sayur-sayuran yang tinggi vitamin C, yang pertama adalah bell peppers, kan. Bell peppers, So berapa banyak kandungan dia? Ada sekitar 112 mg per 100 gram bell peppers. Dan kemudian apa lagi sayur yang tinggi dengan vitamin C? Brokoli, kan, ada 85 mg, kan. Lepas tu bitter gourd, kan. Kita juga ada peria katak, kan. Peria katak pun tinggi dengan vitamin C. Carrot, kan, juga tinggi dengan vitamin C. Cabbage, cauliflower, and lettuce, tomato, kan, tu antara tumbuh-tumbuhan yang mengandungi tinggi dengan vitamin C, kan. Right. Apa contoh salad-salad ulam-ulam pun turut sama dengan vitamin C. Apa contohnya? Daun kaduk, daun maman, ulam raja, kan. Dan pucuk gajus turut sama mengandungi vitamin C yang agak tinggi, kan. Right. Selain daripada itu, kita juga boleh dapat vitamin C ni daripada alam semula jadi, daripada buah-buahan, So kita dah mention tadi, kita dah bagi tahu, kan. So vitamin C memang tak akan dihasilkan oleh manusia ataupun haiwan, hanya tumbuh-tumbuhan saja boleh menghasilkan vitamin C ni, Right. So apa contoh buah-buahan yang mengandungi tinggi vitamin C? Yang pertama adalah jambu batu, kan. Banyak ada sekitar dalam 152 mg per 100 gram, kan. So ni sangat-sangat tinggi sebenarnya, kan. So dan kemudian kita ada longan, kita ada buah betik dan 70 mg, kan. Dan juga kita ada buah limau, kan. Buah-buah limau yang ni kita selalu claim lah, kadang-kadang kalau kita tengok iklan kat TV pun selalu nyatakan buah limau, kan, sumber utama untuk vitamin C, kan. Betul, tapi tak banyak, kan. Kalau pada rekod ni, buah limau mandarin tu dalam 28 mg je, berbanding dengan buah jambu batu tadi ada 152 mg. Sangat-sangat banyak pada jambu batu ni tadi, Right. Dan kemudian buah-buahan lain, pisang, kan, dan juga buah jambu air, kan, dan turut mengandungi vitamin C, kan. Right.
Okey, dan kemudian pada tumbuh-tumbuhan, terdapat juga satu tumbuhan lain yang turut mengandungi vitamin C. Kan? Tumbuh-tumbuhan contoh cekur manis ada sekitar dalam 136 miligram. Sangat tinggi ya. Lepas tu kita ada juga kailan kailan dalam 107 kan, agak tinggi ya. Kemudian sawi kan pun turut mengandungi vitamin C ya. Alright. So kita concern pasal vitamin C sebab apa kan? Sebab kita kena ambil maklum kan, dekat dalam buku R&I ni dinyatakan bahawa vitamin C ni bila kita ambil dalam keadaan banyak, dia akan datangkan kemudaratan kepada tubuh badan kita kan. Right. Kita boleh lihat kepada dalam buku ni, kalau tuan-tuan puan ada buku ni, tuan-tuan puan boleh lihat pada muka surat 228 toxicity dan juga tolerable upper intake levels kan. Dia nak nyatakan sini kan, maksudnya kalau kita ambil lebih daripada yang kita sepatutnya ambil, dia juga boleh bawa kemudaratan kepada tubuh badan kita kan. Right. So apa contohnya yang nyatakan kat sini kan? High intakes of the vitamin have been reported to have a low toxicity. Adverse effect have been reported and after very large doses kan. Maksudnya kalau ambil dalam kuantiti yang sangat besar kan, so dia akan menyebabkan masalah kepada tubuh badan kita lah, adverse effect kan? Right. Okay. Okay, apa yang ada kat sini ada nyatakan kat sini kan. Okay, possible adverse effect and apakah contoh-contoh adverse effect yang mungkin kita akan kena bila kita ambil vitamin C dalam kuantiti yang sangat banyak. Yang pertama, diarrhea dan juga gastrointestinal disturbance kan. Ketidakselesaan pada perut lah kan, dan juga masalah cerit-birit. Dan kemudian dia akan meningkatkan increase oxalate excretion kan. So tuan-tuan maklum bila saya sebut pasal ascorbic acid, dia diproses dalam tubuh badan kita. Dia end product dia kan, end product dia selepas dia proses dalam tubuh badan kita, dia akan menghasilkan oxalate. Oxalate ni apabila dia bergabung dengan kalsium kan, kalsium terdapat banyak dekat dalam tubuh badan kita juga, terdapat dalam makanan kita. Apabila dia bergabung, dia akan membentuk kalsium oxalate. Kalsium oxalate ini adalah nama lain bagi masalah batu karang yang utama. Batu karang kita ada banyak jenis kan. Yang paling utama adalah batu karang jenis kalsium oxalate kan. Right. So ini yang kita sangat-sangat bimbang lah sebenarnya dalam masyarakat kita yang mengamalkan pengambilan vitamin C yang sangat tinggi kan. Okay. Alright. Dan kemudian apa lagi nyatakan kat sini? Okay. Okay, bila kita ambil dalam kuantiti yang sangat tinggi juga, dia akan menyebabkan increased iron absorption leading to iron overload. Pun bahaya juga So kita maklum kalau kata kat klinik biasa kita bekalkan kepada pasien anemia kita dengan vitamin C juga kan. Vitamin C juga iron kan. Kalau terlebih itu akan menyebabkan iron overload juga kan. Okay, dan kemudian reduce vitamin B12 and copper status kan. Akan menyebabkan merendahkan copper status kita kan. Right, dan kemudian increase oxygen demand kan. Dan juga erosion of the dental enamel kan, akan menyebabkan rapuh pada gigi juga kan. Right, so ni antara perkara yang dilaporkan lah. Okay, so berapa banyak, bila kita sebut tentang berapa banyak toxicity level yang perlu kita berhati-hati. Okay, yang pertama yang tengok kat sini, intakes of 2 to 3 gram of ascorbic acid produce unpleasant diarrhea kan. Maksudnya kalau kita ambil dalam 2 hingga 3 gram, maksudnya 2000 hingga 3000 miligram kan, ascorbic acid, dia akan menyebabkan masalah diarrhea kan, kebanyakannya. Okey, dan kemudian alright, dan kemudian dia nyatakan kat sini kan, the risk of oxalate stones formation kan, risiko untuk pembentukan oxalate stone kan, batu karang jenis kalsium oxalate ni tadi kan, may become significant kan, boleh menjadi sangat signifikan apabila pengambilan ascorbic acid lebih daripada 1 gram, maksudnya 1000 mg kan. So in a subject with the high amounts of the urinary calcium, maksudnya kalsium pun tinggi juga dekat dalam tubuh badan ni lah right. So WHO and WHO consultation felt that 1 gram of ascorbic acid appears to be the advisable upper limit of dietary intake So nyatakan kat sini bahawa WHO sendiri pun sangat-sangat recommend kalau kata pengambilan ascorbic acid tu kalau boleh biarlah kurang daripada 1000 mg untuk satu hari kan. Okey,
Dan kemudian apa yang akan berlaku kalau lebih daripada 3 gram? Okay, vitamin C intake at dose beyond 3 gram per day associated with the gastrointestinal disturbance, disebabkan daripada unabsorbed ascorbate, kan. Okay, so ini antara perkara-perkara yang kita bimbangkan lah, kan. Yang pertama tadi, kan, yang kita paling bimbang adalah berkaitan dengan pembentukan batu karang pada buah pinggang, kan. So yang ni yang kita kena betul-betul kena perhatikan jugalah, kan. Dan juga pada masa sama akan menyebabkan ketidakselesaan ataupun cirit-wirit lah, kan. Alright, so kenapa saya cerita pasal benda ni, kan? Sebab dalam masyarakat kita benda ni menjadi satu trend, kan. Menjadi satu trend, So contoh kalau macam kalau kata untuk lebih sihat, kan, dalam situasi COVID ni vitamin C sangat-sangat menjadi sangat-sangat terkenal, kan. Orang sampai ke selebriti pun, kan, tunjuk ambil kunyah makan macam tu, kan. So dia bukan satu benda yang sangat baik sebenarnya, kan, untuk kita advise kepada komuniti kita, kan. So pada tuan-tuan dan puan-puan yang staf kesihatan, saya dah maklumkan kat sini, kan, berapa penyerapan dalam tempoh masa 1 hari RNI, recommended nutrient intake dia, kita hanya perlukan sekitar dalam 70 mg satu hari, kan. Berbanding yang diberikan banyak yang dalam bentuk sintetik ni yang sekitar dalam 1000 mg. 1000 mg lebih daripada kuantiti tu, ataupun bila meningkat juga dengan kalsium tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan apa? Pembentukan kalsium oksalat, dan ia sangat-sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Tolong sangat-sangat, Alright. So dan juga itu kita nak mention pasal vitamin C, kan. Alright. So kita dah sebut pasal vitamin C, berapa dia punya recommended nutrient intake dia sekitar dalam 70 mg sahaja, kan. Dan kita nampak tadi sebenarnya, contoh, kan, kita nampak tadi pada sayur-sayuran, buah-buahan dah merangkumi, dah mencukupkan kita untuk pengambilan vitamin C yang kita perlukan sebenarnya dalam tempoh masa 1 hari sebenarnya, bila tuan-tuan dan puan-puan nak ambil sayur dan juga buah-buahan, So yang kita maklumlah, 1 hari kita galakkan pengambilan sayur mesti paling kurang, kan, 3 cawan 1 hari. Maksudnya pagi dah dapat sarapan, kita dah dapat kita dalam 1 cawan sayur, tengah hari 1 cawan sayur, dan juga makan malam mesti 1 cawan sayur. Lebih macam mana? Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Kita sangat-sangat meraihkan, kita sangat menggalakkan pengambilan sayur yang lebih, kan. Right. Cumanya kalau kita sebut pasal sayur bukan buah. Saya selalu tekankan benda ni. Dia sebut pasal sayur bukan buah, maksudnya jangan ambil buah lebih daripada kuantiti yang kita perlukan, kan. So 1 hari pengambilan buah-buahan mengikut piramid makanan yang terbaru tahun 2020, kita hanya menyarankan sekitar dalam 2 sajian buah-buahan, ataupun 2 biji apple, 2 biji oren macam tu sahaja untuk 1 hari, kan. Isu sebab apa? Isu kerana pada buah terdapat gula, kan. Alright, okay. Right, so vitamin C, selain daripada kita dah cerita pasal dia punya recommended nutrient intake, kalau ambil lebih masalah apa, kan. Dan juga sekarang saya akan ceritakan 2 fungsi utama vitamin C. Yang ni sebab utama kenapa orang selalu ambil vitamin C. Okey. Yang pertama, kalau tuan-tuan perasan, bila kita cukup pengambilan vitamin C yang cukup dalam badan kita, kita punya kulit kita punya sel-sel darah kita akan jadi cantik. Sebab apa? Sebab vitamin C adalah faktor utama untuk pembentukan kolagen. Kolagen ni apa? Kolagen ni adalah sel-sel tisu yang membentuk kepada pembentukan sel-sel tisu badan, kan. Formation of the tissue, kan. Formation of the body tissue, kan. Kolagen ni penting untuk pembentukan sel-sel tisu pada badan kita, kan. Alright. So yang tu yang pertama. Sebab tu ramai orang, kan, kalau kita masih ingat sebelum ni, sekitar dalam mungkin 3 dalam 4 tahun yang lepas, yang terkenal apa orang cucuk vitamin C, kan. Yes, memang betul, memang akan terus nampak bila masuk vitamin C terus banyak dia punya pembentukan tisu-tisu dia tadi tu, right. Tapi dia lupa, kan, kesan dia kepada apa bila kata pengambilan vitamin C yang banyak ni dia akan menyebabkan apa? Penghasilan kalsium oksalat. Yang tu kita sangat bimbang lah, risiko kepada pembentukan batu karang sebenarnya, right. Okay, dan kemudian yang pertama adalah pembentukan kolagen. Yang kedua, fungsi utama untuk ascorbic acid ni adalah untuk apa? Sebagai antioksidan, kan. Bila saya sebut sebagai antioksidan ni fungsinya untuk dia tangkap molekul-molekul bebas, kan. So vitamin C dia akan bekalkan hidrogen punya molekul kepada molekul-molekul bebas yang berada dalam badan kita, supaya molekul bebas ni tadi akan jadi stabil.
Bila stabil tu dia tak akan merosakkan kepada sel-sel badan, sel-sel yang berada kat dalam tubuh badan kita. So dua fungsi utama ascorbic acid. Yang pertama hanyalah untuk formation of the yang kita sebut tadi, untuk kita punya sel-sel tisu badan kita kan, collagen kan. Yang kedua untuk antioksidan right. Kedua-dua fungsi ni kita perlukan banyak mana? Kita hanya perlukan sekitar dalam 70 mg sahaja. Tak perlu sampai kepada level 1000 mg kan. So kita nak dapat daripada mana? Cukuplah ambil daripada tumbuh-tumbuhan. Nombor 1 sayur-sayuran, dan juga nombor 2 adalah ambil daripada buah-buahan kan. So ambil dari dua tu kerana kedua-duanya kalau tuan-tuan perasan memang tak banyak pun, tak sampai pada 1000 mg. Paling-paling banyak tadi pun guava pun, jambu batu pun dah 150 gram saja. Itu pun dah lebih daripada yang kita perlukan So itu tuan-tuan dan puan, saya sebut tentang vitamin C, vitamin yang selalu masyarakat selalu salah tanggap, salah faham Tolong sebar-sebarkanlah maklumat-maklumat seperti yang tuan-tuan dapat pada hari ini. Alright. So kita dah selesai berkaitan dengan vitamin C. Vitamin C kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan, sebab manusia memang tak dapat hasilkan benda ni. Right. Dan kemudian vitamin yang berikutnya kita akan sentuh adalah berkaitan dengan vitamin D kan. Right. So bila sebut pasal vitamin D ni sangat-sangat penting kan. Kalau kat Malaysia yang terkenal vitamin apa? Vitamin C, betul Tapi kalau dekat masyarakat Europe, dekat masyarakat Eropah, yang terkenal adalah vitamin D kan. Right. So bila saya sebut pasal vitamin D, apa sumber utama vitamin D? Dekat mana kan? Vitamin D unik sebab badan kita sendiri boleh hasilkan vitamin D ini kan. Badan kita boleh hasilkan vitamin D ini kan, dan diperlukan kolesterol untuk penghasilan ni. Sebab tu kita mention dekat dalam video yang pertama hari tu, kita educate kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak kurus, nak turunkan masalah tekanan darah tinggi, nak kurangkan bacaan gula, kawal pada gula kan. Untuk macam kita, seperti macam kita yang kita nak untuk vitamin kita hanya perlu kawal kepada gula kan. Bila berkaitan dengan lemak-lemak ke apa ke, sebenarnya tak ada masalah kan. So sebenarnya yang menjadi punca kepada penghasilan vitamin D ni adalah lemak-lemak, kolesterol tu sendiri kan. Okay, right. So vitamin D kita ada dua jenis. Kan. Dalam bentuk active form dia adalah dalam bentuk D3 kan. Inactive form dia dalam bentuk D2 lah kan. So untuk penghasilan vitamin D3 ni memang kita perlukan cahaya matahari sebenarnya Alright. So vitamin D kan, apa fungsi vitamin D? Dia adalah sebagai antioksidan yang sangat kuat sebenarnya yang diperlukan dalam badan kita kan. Masyarakat Malaysia terkenal dengan vitamin C, tapi di kalangan Eropah vitamin D ni sangat-sangat terkenal di kalangan mereka lah kan. So even ada beberapa study pun menyatakan bahawa bila cukup pengambilan vitamin D3, bila cukup vitamin D3 berada dekat dalam salur darah tadi tu, dia akan mencegah daripada masalah COVID ni daripada menjadi lebih teruk sebenarnya So boleh Google lah Right. Tapi hari ni kita sembang berkaitan dengan pemakanan Alright. Okay. So vitamin D3, okay, kalau kata yang susah nak dapat mungkinlah tempat-tempat dia susah untuk kena cahaya matahari ke apa ke. Vitamin D3 ni juga masih boleh diambil daripada dalam bentuk makanan Right. Alright. So apa contoh makanan yang ada juga kandungan vitamin D? Contohnya ikan-ikan kan, ikan salmon, ikan mackerel, ikan sardin kan. Telur-telur pun turut juga mengandungi vitamin D kan. Right. Dan juga kita juga ada daripada daging-daging pun turut sama mengandungi vitamin D kan. Right. Daripada susu-susu kan, susu lembu kan, so turut mengandungi vitamin D. Dan juga kalau kata daripada tumbuh-tumbuhan terdapat juga daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya mushroom kan. So daripada cendawan ada juga vitamin D, tapi dia tak setinggi macam pada ikan-ikan lah tadi vitamin D Alright. Okay. So vitamin D kalau kekurangan dia pada kanak-kanak akan mengalami masalah riket lah. Riket ni maksudnya tulang, dia punya bahagian tulang pada kaki dia tu akan jadi bengkok sebab kekurangan vitamin D kan. Alright. Okay. Dan kemudian vitamin D ni juga
selain daripada dinyatakan tadi kan, vitamin D ni juga diperlukan, nombor satu adalah untuk penyerapan kalsium jugalah kan. Selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, berkaitan dengan sebagai antioksidan. Okey, alright. So itu sahaja mungkin kita akan kongsikan untuk tempoh masa yang singkat ni lah. CME berkaitan dengan vitamin C dan juga vitamin D kan. Rasa janggal sikit nak bercakap depan macam ni, sebabnya bila tak ada audiens. Selalu kalau saya bercakap depan bila ada audiens, banyak soalan-soalan yang akan dikeluarkan lah kan. So harapnya mungkin kita dapat cari satu masa, satu sesi lah kalau kita dapat berdepan nanti kan. So itu sahaja, saya mohon maaf kalau ada kesilapan, keterlanjuran dalam mengendalikan sesi CME yang berikutnya untuk unit pemakanan ni. So itu sahaja daripada saya. Ingatan sekali lagi, vitamin C tolong ambil daripada sumber yang semula jadi kan, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan kan, daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Vitamin D, tolong kita boleh dapat vitamin D ni daripada bila kita kena cahaya matahari. So tolonglah buat aktiviti dekat luar rumah kan, yang mana yang selamat ke apa ke kan, bila masa selamat ni tolong buat aktiviti luar kat rumah supaya kita kena cahaya matahari. So bila kena cahaya matahari ni sebenarnya dia menghasilkan vitamin D yang cukup sebagai antioksidan dalam tubuh badan kita kan. So dua mikronutrien ni sangat-sangat penting untuk kita kekal sihat kan, sepanjang tempoh masa untuk kita turunkan berat badan ni. So itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.